Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-14 daripada perkara-perkara sunat hai'ah, iaitu sunat yang bila kita buat besar pahalanya dan mencantikkan rupa keadaan, rupa perlakuan sembahyang. Iaitu membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Ini menurut pandangan daripada mazhab Syafi'i. Kitab ni kitab ulama yang bermazhab Syafi'i. Maknanya kita belajar untuk kita amalkanlah. Tapi dari sudut ilmu, kita kena tahu bahawa di sana ada lagi 3 mazhab yang muktabar. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana ketiga-tiga mazhab yang lain tu mereka berpandangan doa kunut ni tak sunat. Tak sunat dibaca. Jadi itu yang kita kena faham. Bukanlah bermakna kita beramal dengan pandangan Imam Syafi'i maka kita memburukkan mazhab yang lain. Itu pandangan yang salah lah. Maknanya kita kena raikan juga pandangan-pandangan ulama lain, mazhab lain. Itu dari sudut ilmu lah, dari sudut ilmu. Namun dari segi amalan, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Lain, kecuali lah kalau kita memang kita nak tukar mazhab kan, itu kita kena belajar lah. Kita kena belajar lah, maknanya bagaimana ilmu dari segi ibadah, mazhab-mazhab lain itulah yang kita nak amalkan. Kalau kita belajar semua pun kita nak amal salah satu, tak ada masalah. Syaratnya belajar. Cuma kalau kat negara kita ni, kalau beramal dengan mazhab lain, pelik lah. Pelik. Kalau kat Masjid India, Kuala Lumpur, Masjid Pakistan, Kuala Lumpur, mereka bermazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, maka mereka tak baca kunut. Jadi kalau kita ikut, kita kena ikutlah imam dia, maka tak baca kunut lah. Itu je. Dan tak batal sembahyang kita, cuma menurut pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka sembahyang kita kuranglah ilmu dia. Kuranglah pahalanya. Kerana di sana ada sandaran, sebenarnya ada sandaran daripada ulama mazhab Syafi'i tentang pengamalan kunut itu sendiri. Ini kunut dalam solat subuh. Dan juga pada witir, sunat hai'ah baca kunut pada witir separuh kedua daripada bulan Ramadan. Maknanya kalau separuh kedua malam ke-16 lah. Separuh pertama tu 15, separuh kedua 16. Jadi witir ni maknanya solat witir dibaca pada rakaat mana kalau kita solat witir 3 rakaat pada witir yang satu rakaat dah. Itu dia. Dan witir dan baca kunut pada solat witir pada bulan Ramadan tu, itu hukumnya sunnah hai'ah. Bukan sunnah abad. Sunnah abad
Sunat abaat maknanya pada solat subuh. Jadi maknanya yang kalau kita baca kitab ni, membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh, itu sebenarnya hukumnya sunat abaat. Tapi cara baca kitab ni begini sebenarnya membaca sunat hai'ah ialah membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Makna kita kena baca lafaz doa kunut tu pada witir separuh kedua daripada bulan Ramadan. Itu maksud dia. Jadi baca kunut pada solat subuh tu itu memang sunat abaat. Sunat abaat. Cuma dalam nombor 14 ni, cara baca kitab tu untuk faham kitab ni ialah sunat hai'ah tu ialah membaca kunut, yakni lafaz kunut. Lafaz kunut, lafaz doa kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh tu, yang pada bacaan pada sembahyang subuh tu, itu dibaca pada witir separuh kedua. Itu cara baca dia. Barulah betul. Barulah termasuk dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah dan bukan sunat abaat. Maknanya baca doa kunut pada witir pada separuh kedua Ramadan. Itu yang sunat hai'ah. Bukan yang cara baca yang pertama tadi. Ini patutlah kena baca kitab. Dia kena ada lagu dia. Kena lagu pun kena makna dia. Itu dia. Jadi apa nama ni? Dan juga membaca doa lafaz doa kunut pada yang kita baca pada rakaat kedua pada sembahyang subuh itu pada tiap-tiap sembahyang, iaitu sembahyang 5 waktu. Jika kedatangan bala atau cobaan musibah pun sunat dibaca. Itu pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Ini yang dikatakan sebagai kunut nazilah. Kunut nazilah. Boleh dibaca daripada solat subuh sampailah solat isyak. Dan bukanlah berpanjangan. Maknanya menurut tempoh musibah itulah. Maknanya kalau katakan musibah dah terangkat, maka boleh tak baca lah. Boleh tak baca. Sebab benda ni sunat hai'ah je. Itu dia. Baik. Iaitu apakah lafaz doa kunut tu? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini doa yang lafaz yang masyhur. Lafaz yang masyhur. Lepas tu kalau katakanlah kadang kita kan suka dengar kuliah lain, kuliah pandangan-pandangan lain, suka dengar kuliah YouTube, kuliah Facebook dan sebagainya. Jadi bila berlaku berbagai pandangan, itu kita kena ambil sikap dari segi ilmu. Dari segi ilmu memang akan banyak pandangan. Yang nama fiqh ni akan banyak pandangan. Kadang-kadang lafaz ni berbeza, kadang-kadang hukumnya pandangan lain tu berbeza. Itulah nama ulama. Ulama dia akan bahas benda-benda tu lah. Cuma dari sudut nak mengamal ni sebenarnya kewujudan mazhab-mazhab ni untuk memudahkan kita belajar dan beramal. Belajar dan beramal. Adapun dari segi ilmu, kita nak tambah ilmu, nak bincang tentang perkara yang furu'iyah, yang khilafiyah itu, maka kita kena bersedialah menjadi seorang ilmuwan. Menjadi seorang ilmuwan maknanya kena lapang dada, tak boleh taksub, kena mengkaji dalil, kena ada ilmu alat, ilmu untuk mengkaji dalil. Nak baca kitab Arab, nak baca kitab Jawi, nak baca kitab kitab yang besar berdasarkan dalil Quran, bahasan hadis tarafnya macam mana metodologi nak istinbat hukumnya, macam mana usul fiqhnya, macam mana itu mana kena bersedia sebagai ilmuwan lah. Tak sebagai ilmuwan, bukannya kita main dengar sana, main dengar sini kita keluarkan hukum. Itu salah.
Itu mana kita tak belajar sebenarnya. Sebab nak memahami Al-Quran kena dalam bahasa Arab, kena belajar bahasa Arab. Bila belajar bahasa Arab tak cukuplah sekadar terjemah bahasa Arab. Sebab ada kadang-kadang kita jumpa kan kaedah-kaedah, ada setengah-setengah kelas-kelas yang buat pendekatan menterjemah Al-Quran. Maka tak cukup sekadar menterjemah Al-Quran, sebab Al-Quran ni dia ada usul dia, ada ilmu kawaid tafsir dia. Kemudian cara macam mana hadis-hadis, nak memahami orang kata taraf hadis, kemudian macam mana metodologi ulama-ulama dalam mengistinbat hukum. Jadi setiap mazhab dia ada kaedah sendiri, dia ada metod dia sendiri, dia ada manhaj dia sendiri. Tambah 4 mazhab ni, yang 4 mazhab yang terkenal lah, yang besar. Banyak lagi mazhab-mazhab, contoh mazhab Zahiri contohnya. Ibn Hazm yang muktabar juga, cuma jarang dia dengar lah. Kalau ilmuwan dia biasa dengar lah, mazhab Zahiri. Macam mutaakhir ni ada pula Salafi kan. Mazhab Salafi, bukan mazhab lah, metodologi Salafi yang dikatakan Salafi ni. Sebab Salafi ni ialah orang-orang zaman yang di luar daripada zaman salaf. Zaman salaf ni mana 300 tahun yang pertama, selepas daripada wafat Nabi. Maka orang yang lepas 300 tahun pertama ni, iaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in, itu dikatakan salaf. Orang yang selepas daripada 300 tahun ni dikatakan khalaf. Jadi muncul di abad yang sekitar 5 ataupun 600 tahun dulu, maknanya daripada Susugado, Imam Ahmad, mazhab Hambali ni timbulnya tokoh-tokoh seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagainya, yang mereka ni buat pendekatan salafi. Salafi ni maknanya berpegang dengan pegangan salaf, walaupun mereka tu bukan salaf, atau mereka disebut salafi yang dinisbahkan kepada salaf. Daripada situlah munculnya, maknanya di zaman moden ni timbulnya orang yang dituduh sebagai Wahabi. Wahabi ni adalah kesinambungan daripada Salafi juga. Cuma dia orang ni ada pendekatan-pendekatan yang keras, yang contohnya keras dia orang ni dari segi hadis, mereka langsung tak berpegang dengan hadis daif contohnya. Hadis daif ditolak langsung. Walaupun ulama-ulama salaf dulu, ulama-ulama dulu macam Imam Nawawi dan seumpamanya, dalam bab hadis daif ni dia ada pertimbangan. Syaratnya hadis itu tak terlalu dhaif, maka hadis-hadis ini boleh diamalkan dari sudut fadilat amalan dan sebagainya. Tapi ulama yang mutaakhir ni, yang ikut lain salafi ni, mereka keras menolak langsung hadis dhaif. Itu yang timbul perbezaan pandangan yang jadi masalahnya, yang tidak ilmuwan pula yang nak campur tangan dalam soal perbahasan ni, maka dia dah jahil, maka bertambah jauh kejahilannya. Itu yang akhirnya berpecah belah dan sebagainya. Bahaya dah. Itu bahaya sebenarnya. Baik, apa makna doa kunut ni? Ya Allah, tunjukkanlah daku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Allah mahdini fi man hadaita tu, orang yang telah engkau, man hadaita, orang yang telah engkau beri petunjuk, maka aku minta untuk diri aku juga. Afiatkanlah daku sebagaimana orang yang engkau afiatkan. Wa'afini fi man afaita. Afiat ni mana sihatkanlah aku, sebagaimana engkau telah sihatkan orang-orang yang engkau telah sihatkan. Watawallani fi man tawallaita. Kurniakanlah bertanggungjawab kepada aku sebagaimana engkau kurniakan tanggungjawab. Maknanya kita minta kita ni masuk lain orang-orang yang Allah Ta'ala pilih lah. Untuk bertanggungjawab untuk agama contohnya kan. Wa barik li fi ma ataita, dan berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan. Ataita, apa yang engkau kurniakan, kita minta barik, keberkatan. Patutlah memanglah kunci keberkatan ni ialah iman dan takwa. Iman dan takwa itu kunci keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, kalaulah penduduk satu kaum itu beriman dan bertakwa, dia sebut direct, secara jelas, beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka kami akan buka pintu-pintu keberkatan langit dan bumi. Jadi itu kuncinya. Namun
Di sana banyak lagi jalan-jalan untuk dapat keberkatan, terutamanya keberkatan rezeki, keberkatan masa, keberkatan umur, keberkatan hidup, macam-macam keberkatan. Dan keberkatan ni pada hakikatnya semua Allah Taala yang beri, bukannya orang beri. Contohnya kita yang biasa orang kita biasa dengar orang kata nak minta berkat Tuan Guru kan. Itu sebenarnya itu sekadar orang kata cakap pinjaman. Sebenarnya tuan-tuan guru, alim ulama, wali-wali ulama, dia tak boleh beri keberkatan. Walaupun dia tu mubarak, dia tu diberkati, tapi dia tak boleh beri keberkatan dia pada orang lain. Berkat ni bukan macam duit kan, boleh beri duit pada orang. Keberkatan hanya pada Allah. Allah tabarakallazi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Taala yang di genggaman kekuasaannya lah segala kerajaan. Jadi oleh kerana itulah yang kita boleh minta, yang boleh kita buat ialah kita follow jalan-jalan keberkatan. Di antara jalan untuk mendapat keberkatan, baik keberkatan hidup, keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan rumah tangga, keberkatan belajar, ialah doa. Inilah doa atau contoh doa. Wallah wa barik li fi ma ataita. Sebab itulah bila kita menghadap makanan, kita doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Itu doa minta berkat pada makanan kita. Bukan doa makan, doa makan bismillah. Itu hadis menyebut qul bismillah wa qul bi yaminik wa qul wa khuz mimma yalik. Hadis menyebut bacalah bismillah, makan tangan kanan dan ambil yang dekat-dekat. Jadi itu hadis ni menunjukkan bahawa itulah doa makan. Jadi janganlah kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lepas tu tak baca bismillah pula. Tak kena lah. Tak kena. Jadi doa adalah jalan untuk minta keberkatan. Sebab yang beri keberkatan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, wabarik li fi ma a'taita, dan berkatilah aku pada apa yang telah engkau kurniakan. Wa qini syarra ma qadaita. Ini yang satu perkara yang sangat penting kita fahami. Wa qini syarra ma qadaita, dan sesungguhnya peliharalah aku dan pelihara aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan. Qadaita maknanya engkau execute kan. Qadaita ni maksudnya execute, dalam bahasa putih lah. Execute. Maknanya pada hakikatnya secara hakikat, ni perkara hakikat dalam majlis ilmu boleh kita bahas benda ni. Maknanya baik dan buruk ni hakikatnya daripada Allah. Contohlah manusia tu dia buat benda baik kan, itu pada hakikatnya Allah Taala mengizinkan kebaikan tu berlaku. Okey, katakanlah orang tu dia niat nak buat jahat dan dia buat jahat, maka berlakunya perbuatan jahat tu ialah kerana Allah Taala izinkan berlaku. Dan keizinan Allah Taala tu bukan makna Allah Taala redha. Sebab dalam hidup kita ni, kehidupan kita diikat dengan sunatullah. Nak kenyang makan, nak hilang haus minum, nak berjaya kena usaha, nak kaya kena niaga, contoh. Itu ada diikat dengan sebab. Maka oleh kerana itu bila sesuatu itu diikat dengan sebab, bila berlaku sesuatu maka dan kena pada sebab tu, maka dia akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala ajar kita, kalau kita nak buat sesuatu esok, maka jangan tinggal lafaz insya-Allah. Sebab pada hakikatnya bukan kita yang menentukan perkara itu berlaku. Ianya berlaku kerana dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Taala juga. Jadi waqini syarra ma qadaita ni, sebab kita ni kadang-kadang ada benda yang memang kita usaha kita dapat, ada juga yang kita usaha tak dapat, ada yang kita tak usaha dapat. Jadi itu semua yang semua hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah apa benda yang kita buat jahat sekalipun, sebenarnya itu kita yang buat, kita yang nak berniat nak buat, dan kita nak benda itu berlaku, dan bila mana berlaku ianya dengan izin Allah, walaupun izin Allah tapi bukan dengan keredaan Allah Taala terhadap perbuatan jahat, maksiat yang kita buat. Itu kena faham. Jadi kita tak boleh salahkan Allah. Kita yang nak buat, kita yang berniat nak buat, kita yang berusaha nak buat, kita yang buat, maka kitalah yang akan bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat tu. Itu kena faham. Tapi kita minta kepada Allah, waqini syarra ma qadaita. Aku berlindung, aku minta peliharaan daripada kejahatan apa yang engkau telah executekan, yang engkau tunaikan perkara tersebut. Fa innaka taqdi, okey. Sesungguhnya engkau yang melaksanakan, tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Maknanya bukan Allah yang dipaksa. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan sebagai kawan.
Ya, orang-orang yang Allah jadikan waliullah, jadi penolong-penolong Allah, maka tak ada siapa yang boleh hina mereka, yang boleh mengalahkan mereka. Dan tiada siapa yang dapat memuliakan orang yang engkau musuhi. Bila Allah Ta'ala memusuhi seorang ataupun kumpulan dan sebagainya, maka tak ada siapa yang akan dapat memuliakan. Maha berkatlah engkau serta maha tinggi. Pujian itu bagimu jua pada apa yang engkau ciptakan. Aku mohon keampunan kepadamu serta bertobat terhadapmu. Semoga Allah kurniakan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan sekalian sahabatnya. Itu dia. Jadi sebenarnya doa kunut ni memang doa yang hebat dah. Kalau kita baca, baik sembahyang seorang ke, kita sembahyang ikut imam ke, kalau kita faham apa yang kita minta, memang dia akan bawa hati kita lebih khusyuk. Tapi kalau hati kita main hafal, tak tahu makna, main taram kan, memang kita takkan dapat rasa lah feeling khusyuk tu sendiri. Jika menjadi imam, hendaklah dibaca dengan lafaz jamak seperti dibaca Allahumma hdina hingga akhir kunut. Akhir kunut. Okay, timbul persoalan. Apa nama ni? Ada setengah imam sampai waqina syarra ma qadait, lepas tu imam diam. Maka kita belakang pun sambung. Kata apa dia, baca dengan slow lah, dengan perlahan kan. Ataupun ada imam juga yang baca kuat sampai hujung. Imam baca kuat sampai hujung. Dia sebenarnya dalam sembahyang berjamaah, dalam sembahyang berjamaah sebenarnya baca kunut ni dia apa nama ni? Dalam sembahyang berjamaah, baca kunut untuk makmum tu sebenarnya bacaan tu lebih dituntut pada imam. Maknanya kalau kata imam baca, makmum tak baca cukup, memadai. Maknanya bacaan imam tu dah cover lah. Itu sebenarnya. Jadi kalau katakan imam dia diam, kita boleh baca. Kalau imam baca surah hujung, kita boleh amin, tak ada masalah. Kecuali lah kita jadi imam lah, kena baca lah. Kecuali kita sembahyang seorang, kena baca lah. Itu kena faham. Baik, kemudian yang ke-15, sunnah ayah ialah dibaca pada duduk antara dua sujud. Doa yakni Rabbil firli, Tuhanku, irfirli, ampunilah daku, warhamni, kasihanilah aku, kasihanlah aku, rahmatilah aku, wajiburni, perbaikilah daku, warzuqni, dan kurniakanlah rezeki padaku, wahdini, dan tunjukkanlah daku, berilah aku petunjuk, wa'afini, dan afiatkan aku, wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Ini pun doa yang hebat. Sebablah dalam sembahyang ni dia terdiri daripada perlakuan, terdiri daripada bacaan pula, ada yang lafaz zikir, ada lafaz doa, lafaz munajat. Sebab itulah pentingnya bacaan-bacaan ni kita faham, kita tadabbur supaya hati kita tak sibuk dengan yang lain lah. Kalau lah kita tak faham apa yang kita baca, kita sekadar menghafal, tak cuba menyelami, tak cuba mentadabbur perkataan-perkataan kita tu, kalimat-kalimat yang kita baca, memanglah hati kita akan terbuai dengan perkara-perkara lain. Sebab itulah doa dalam sembahyang ni dia sangat utama, sebab doa dalam sembahyang, dia dah doa, lepas tu doa dalam sembahyang. Doa tu ibadat. Sembahyang pula juga ibadat yang hebat. Maka doa dalam doa dalam ibadat. Ibadat dalam ibadat. Itu dia punya kelebihannya sangat tinggi. Sebab itulah Allah Ta'ala dia nak timbulkan perasaan dan jiwa kita sebagai hamba-hamba dia ni. Dia dalam ayat Quran dan surah apa? Surah Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba aku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Tengoknya Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala maha tinggi, maha besar, maha berkuasa, segala-galanya, maha sempurna, tapi bila dalam konteks doa ni, Allah Ta'ala nak kita hamba-hamba dia ni rasa dia dekat. Supaya kita rasa mudah lah. Supaya kita rasa mudah, kita rasa hampir dengan dia, kita rasa ada yang menaungi kita, kita rasa ada yang mengasihi kita. Itu approach yang sangat hebat. Macam kita lah, macam cikgu-cikgu kan. Cikgu-cikgu kalau yang mengajar sekolah menengah lain dengan cikgu-cikgu mengajar sekolah rendah. Kalau cikgu-cikgu kat universiti, Puan Syarah lain. Syarah kalau mengajar pelajar, dia baca nota, dia tak pandang orang, kadang dia cakap seorang lah kan. Betul lah, buka buku saya, buat assignment tajuk ni. Tapi kalau menengah dia lebih
dia kena turun sikit, turun menjadi remaja kan. Kalau cikgu sekolah rendah lagi lah, dia kena turunkan ego dia sampai tahap budak kecil kan. Budak-budak sekolah rendah. Tambah kalau yang jenis-jenis kat Masjidah kita kan, jenis mengajar apa ni dayah, bukan dayah khas, ilmu apa khas untuk OKU dan sebagainya. Kita akan turunkan lagi ego kita, kita punya jiwa kita supaya lebih dekat pada dia, supaya dia percaya pada kita. Bila anak-anak murid percaya pada kita, dia akan terima apa yang kita sampaikan. Jadi kita lihat approach ni Allah Ta'ala gunakan untuk kita ni rasa Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat juga, ujibu da'wata da'i iza da'ani, aku akan memakbulkan, aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa pada aku apabila dia minta padaku. Ini. Jadi itulah betapa penyayangnya Allah, betapa gembiranya Allah kalau hamba-hamba ni berdoa kepada dia. Cuma dalam duduk antara sujud ni kita tak boleh panjang, lebih panjang daripada sujud lah. Kalau sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katakanlah 10 saat lah. Maka duduk antara sujud tak boleh dah sampai 15 saat. Walaupun kita nak tadabbur, sebab duduk antara sujud adalah rukun fi'il yang pendek, rukun pendek. Samalah juga dengan i'tidal. I'tidal pun rukun fi'il yang pendek. Depan rokok dan sujud itu rukun fi'il yang panjang. Maka jangan sampai rukun pendek lebih panjang daripada rukun yang panjang. Dan yang ke-16 daripada sunnah ayat ialah membaca doa selepas tasyahud dan selawat dalam tasyahud akhir itu. Iaitu Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini iaitu lepas tasyahud kemudian kita selawat atas Nabi, itu rukun. Maka nak ambil yang sunat lah sampailah wa ala alihi Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Selepas daripada itu ada pun bacaan doa selawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu kita boleh baca juga selepas daripada itu. Maknanya kalau nak bacalah, ataupun selepas daripada wa ala ali Muhammad tu kita disunatkan baca doa ni. Doa tu ada 3. Pertama doa, kalau kita rasa yang panjang, ini panjang sangat kan, kita jangan tinggal 3 doa. Apa dia? Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Satu lagi doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga satu lagi doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Sebab doa-doa ni memang doa-doa yang sangat power lah, yang sangat hebat. Yang pertama doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agamamu ya Allah. Ini doa memang doa yang paling banyak Nabi baca selepas doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi pun banyak baca ya muqallibal qulub ni. Ada dalam riwayat hadis. Yang kedua doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pun doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Maknanya Nabi ajar Muaz jangan tinggalkan sembahyang. Maknanya ada yang pandangan mengatakan sebelum salam, ada yang pandangan selepas salam pun boleh. Doa ni Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk ingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadat aku padamu. Ini doa kena minta. Sebab nak zikir, nak syukur, nak mengelokkan amalan ni bukan senang. Ini kita kena minta tolong pada Allah. Kena minta tolong. Sebab itulah kita sampai hari ni kita rasa kita susah now kata orang Melaka kan. Susah now nak ingat Allah. Walaupun kita dalam semayang patut ingat Allah banyak, tapi kita banyak khayal. Kita tasbih, kita wirid, kita istighfar pun kita rasa macam tak seronok, berzikir tak dapat kemanisan. Tambah lagi nak mensyukuri nikmat Allah yang terlalu banyak ni, kita jadi lemah, susah. Semua ni
Dan juga termasuk dalam nak memperelokkan amalan ibadat kita. Semua ni kita perlukan pertolongan Allah. Sebab kita doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Dan yang akhir doa yang berlindung daripada 4 perkara. Pertama, azab kubur. Yang kedua, azab neraka. Yang ketiga, fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, fitnah Masihid Dajjal. Fitnah Masihid Dajjal ni kena serius. Sebab apa? Memang kita akhir zaman. Fitnah, doa minta selamat daripada fitnah. Kita tak dapat nak lawan Dajjal. Kena ingat, Dajjal kita tak boleh lawan. Tak mampu kita. Yang kita boleh minta ialah perlindungan Allah daripada kejahatan Dajjal. Dia Dajjal ni dia bukan datang ketuk pintu rumah kita. Saya Dajjal. Itu kita nampak muka Dajjal, kita tahu dia Dajjal, memang kita pelangkong kan, kita balon dia. Tapi Dajjal ni kita kena ingat dalam hadis menyebut dia akan datang selepas 3 tahun yang sangat dahsyat untuk manusia ni kat bumi ni kan. Yang 3 tahun yang tak ada air, tak ada makanan, sampai 3 tahun, sampai bila Dajjal datang bawa makanan, itulah umpan untuk menyesatkan manusia. Dia datang dengan kekayaan, dia datang dengan dengan hujan, dia datang dengan rezeki dan macam-macam. Inilah yang menyebabkan manusia boleh jadi kufur pada Allah semata-mata kerana nakkan seketul roti daripada Dajjal. Sebab bila ikut Dajjal, maknanya kita akan jadi pengikutnya. Ini yang kita minta pertolongan Allah untuk berlindung daripada kejahatan Dajjal itu sendiri. Patutlah kena serius baca doa ni, kena serius baca suratul Kahfi. Tak mampu semua baca 10 pertama, 10 terakhir. Tak mampu 10 pertama, 10 terakhir sebab sibuk now lah kan. Jangan tinggal 10 yang pertama. Yang terbaik, baca keseluruhan, belajar suratul Kahfi, memahami suratul Kahfi sebab suratul Kahfi bawa cerita 4 perkara yang fitnah Dajjal akan datang. Pertama, fitnah akidah. Yang kedua, fitnah ilmu. Fitnah harta. Yang ketiga, fitnah ilmu. Dan yang keempat, fitnah kekuasaan. Fitnah politik lah, fitnah kekuasaan. Semua tu ada petunjuk macam mana nak hadapi dalam suratul Kahfi. Sebab itulah, Habib tak kata wajib, tapi memang kena belajar. Kena belajar suratul Kahfi ni. Kalau tidak, kita bimbang-bimbang, kita dalam malas nak baca. Kita tak dapat apa-apa petunjuk daripada suratul Kahfi, maka mungkin wala'iyahzubillah lah kan. Sebab untuk orang muda-muda kan, tambah orang muda, tantang panjang umur sampai 80 tahun lagi kan. Antum sekarang kan 20-an, 30-an kan. Paling tua pun G1 dah 40. 40 dah tua kan. Boleh tahan lah tua kan. Bayangkan katakan 30 tahun akan datang. Umur 40, 30 tahun akan datang, kan, baru 70. 70 ni tantang Dajjal datang. Mana kalau kita tak buat persiapan, masalah nanti ya. Okey. Wallahu a'lam bissawab, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Fasal yang kelima, iaitu fasal ni maknanya ceraian. Fasal ni maknanya ceraian, pemisah. Jadi kalau masuk di lidah Melayu, kau jangan buat pasal dengan aku. Itu orang Melayu lah. Kau jangan buat pasal dengan aku. Pasal ni maknanya perceraian. Yang kelima daripada 10 perkara daripada 7 perkara, 7 anggota yang kita bicarakan pada menyatakan faraj ataupun kemaluan. Hebatnya Islam ni kan. Islam ni hebat. Sampai bab kemaluan pun ada dia punya ilmu, ada bahasan dia. Dan dia kena diambil secara serius sebab dia termasuk dalam 7 anggota yang besok ke akhirat memang yang paling powerful lah dan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Sebab itulah kena belajar. Kan? Bukan belajar dari segi orang kata fisiologi dia kan, tapi itu ilmu sains lah, itu ilmu perubatan, tapi ini dari segi ilmu tasawuf ni macam mana. Ketahui olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, the seekers of knowledge, bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia bagi engkau akan faraj. Allah Ta'ala yang jadikan faraj. Dan Allah Ta'ala jadikan faraj untuk kita. Maknanya dia tundukkan faraj itu sebagai makhluk yang berguna untuk kita sebenarnya. Ini hebatnya Allah Ta'ala. Dia punya sayang pada manusia.
Laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala kata apa? Kami telah muliakan anak-anak Adam. Sebab seluruh makhluk ni, ma fil ardi, apa saja yang ada di langit dan di bumi ni, semua tu Allah Ta'ala untuk jadikan untuk apa? Sakhara lakum. Sakhara lakum. Dan Quran sebut, sakhara lakum, sakhara lakum ma fil ardi. Allah Ta'ala jadikan segala yang ada di bumi, langit ni, untuk kamu, ditundukkan pada kamu. Maksudnya, kamu sebagai manusia ni, sebagai khalifah Allah, sebagai khalifah Allah kat bumi, kamu boleh manipulate segala benda. Manipulate langit, manipulate bumi, manipulate udara, manipulate air, hutan, binatang, tanah, segala-gala bawah, maknanya manusia boleh pergunakan. Ini hebatnya. Banyaknya perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nak makan, Allah Ta'ala sediakan. Nak minum, Allah Ta'ala sediakan. Nak apa, nak rumah, Allah Ta'ala sediakan. Segala-gala Allah Ta'ala sediakan. Tak ada yang kena bayar pula. Semua free. Semua free. Tak ada yang kena bayar. Free semua. Sejak kecil sampai ketua sekarang, sampai sekarang ni kita makan nasi. Makan nasi kita tu, semua tu rezeki percuma daripada Allah. Yang kita bayar bukan pada Allah, kita bayar pada orang yang jual. Tapi pada Allah kita tak bayar apa-apa. Kepandaian kita, ilmu kita, kemahiran kita, rezeki kita, kehidupan kita sekarang ni, gaji kita, semua Allah Ta'ala yang provide, yang Allah Ta'ala sediakan. Dan dia tak minta bayaran. Dia cuma minta satu je. Apa dia? Sembah dia. Sembah dia. Itu je. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Sembah dia. Maknanya patuh pada dia. Taat pada dia. Itu je. Tapi itu pun susah now orang Melaka kata kan. Susah now nak buat. Dan manusia nak buat benda tu kan. Nak taat pada Allah. Nak sembah Allah. Jadi termasuklah para kemaluan ni adalah makhluk. Makhluk yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Yang ada dalam badan kita. Untuk kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Itu dia. Dia ada kegunaan bangsa akhirat yang dinisbahkan untuk kegunaan akhirat, bukan semata-mata kesenangan dunia, kesedapan dunia, untuk akhirat. Apa dia? Mengadakan anak dengan dia. Mengadakan anak dengan apa? Dengan faraj ni. Faraj ni dia istilah umum lah untuk lelaki dan perempuan, kemaluan tu lah. Maknanya untuk jadi apa? Sebab kepada ada anak. Mungkin kita fikir, macam mana ni yang dikatakan bangsa akhirat? Kita kena ingat, kemaluan ni, lelaki dengan perempuan ni, jangankan kemaluan lelaki perempuan, kulit lelaki dengan kulit perempuan pun tak boleh disentuh. Tak boleh tersentuh. Kan? Haram. Tambah kalau kemaluan nak sentuh lelaki perempuan, haram. Kecuali dihalalkan dengan akad itu sendiri. Nampak tak? Akad tu siapa yang cipta? Akad tu siapa yang reka? Itu Allah Ta'ala. Itu syariat Allah. Itu syariat Allah. Bila syariat Allah itu bangsa agama lah. Itu maknanya ini soal agama. Dan soal agama ni dia melibatkan kegunaan dia, faedahnya di akhirat. Sebab anak-anak ni ya, bila kita terima dengan lafaz bismillah kita bernikah, dengan nama Allah kita menikah dengan seseorang tu, maknanya kita telah halal untuk berhubungan lelaki perempuan. Di situ dengan izin Allah akan lahir anak. Maka anak ni, didikan anak, acuan anak dan sebagainya, itu adalah merupakan istilahnya saham untuk akhirat. Syaratnya kita bawa pada agama. Sebab kita terima anak tu dalam keadaan anak tu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang datang pada kita tu adalah anak yang lahir sebagai manusia yang ada fitrah bertuhan. Fitrah bertuhan. Maka tanggungjawab ibu bapa dah untuk jaga fitrah anak ni supaya dia kekal dalam fitrah bertuhan, kemudian fitrah beragama, dan dia menjadi manusia yang soleh solehat, dan dia didikan kita tu akan menjadi orang kata jariah kepada kita sampailah kita mati. Sampailah mati, pahala itu akan berterusan, dan besok di akhirat itulah yang menjadi bekalan untuk kita hadap Allah, pahala mendidik anak, melahir dan mendidik anak, dan membawa anak menjadi manusia berguna. Jadi itu adalah merupakan
bangsa akhirat. Jangan kita pandang kahwin ni soal bersedap-sedap ni, berseronok-seronok ni kan. Ingat tu Aizat. Bukan sekadar itu, tapi ini soal akhirat Zat. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahid bikumul umam yaumal qiyamah. Hadis Syekhan, rawahu Syekhan. Bukan. Hadis ni tak ada periwayat. Minta maaf. Hadis ni tak ada periwayat. Maksudnya apa? Maksudnya tak dapat dikaji lagi. Belum dapat dikaji apa dia punya rawi dia. Siapa yang meriwayatkan. Tapi hadis ni biasa kita dengar. Siapa yang dah kahwin, masa khutbah nikah tu ada hadis. Nanti Abi cuba carilah. Mana sumber hadis ni. Artinya berkahwinlah oleh kamu. Berkahwinlah oleh kamu. Nescaya kamu mendapat anak-anak, maka bahawasanya aku bermegah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Maknanya Nabi yang nakkan kita ni kahwin. Sebab apa dapat anak? Memang tujuan besar kahwin ni ialah dapat anak. Sebab Nabi nak berbangga-bangga, nak bermegah-megah dengan umat dia yang ramai di akhirat. Sebab umat Nabi akhir zaman ni, umat Nabi di akhirat nanti, dia akan dapat apa yang paling istimewa, iaitu kota syafaat. Kota syafaat. Itu yang sangat diinginkan oleh Nabi. Dalam surah Ad-Duha, wadduha walladzi idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kisah surah Ad-Duha ni ialah berpunca daripada Nabi terputus wahyu dalam satu tempoh yang agak panjang. Nabi rasa tertekan, Nabi rasa sedih. Nabi jiwa Nabi bercampur bau. Kenapa tak dapat wahyu? Datang pula Ummu Jamil isteri kepada Abu Lahab, kutuk Nabi. Ummu Jamil kata apa? Syaitan kau tu dah tak datang. Cerita Nabi tak dapat wahyu tu tersebar sampai kepada Ummu Jamil. Ummu Jamil datang jumpa Nabi, kata kau punya syaitan tu dah tak datang. Itu bahasa dia lah. Jahatnya Ummu Jamil. Jadi Nabi rasa tertekan. Nabi rasa tertekan. Maka Allah Ta'ala turunkan wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam yang semakin gelap, ma wadda'aka, Tuhanmu tak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidak membenci kamu, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat kamu lebih baik daripada dunia kamu. Dan Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kiamat nanti, waktu lepas kiamat nanti pun, masa kiamat berlaku nanti di alam akhirat nanti, saufa yu'tika rabbuka, Tuhan engkau akan beri engkau dalam ayat tu tak sebut apa yang diberi, fatarda, dan engkau akan rasa puas. Ulama bahas perkara yang paling diinginkan yang akan dapat memuaskan hati Nabi, menyebabkan Nabi rasa gembira, ialah Nabi diberikan kota untuk kota untuk memberi syafaat yang cukup banyak sebenarnya. Yang cukup banyak. Ini kelebihan. Ini yang Nabi nak sangat. Sebab apa? Nak selamatkan umat di akhirat nanti. Sebab itulah di antara syafaat Nabi boleh menyegerakan umat dia yang boleh masuk ke syurga tanpa hisap tentunya. Ada golongan umat dia yang boleh masuk syurga direct. Orang kata express, tanpa hisap. Bayang tanpa hisap. Dan tak payah duduk dekat tak perlu duduk lama. Duduk dekat padang mahsyar, tak perlu nak buka catatan amalan, tak perlu nak timbang amalan, tak perlu orang kata susah payah lalu titian sirat, zoom tu masuk syurga. Hebat, ini syafaat. Yang kedua, Nabi SAW boleh menegerakan hisab amalan di padang mahsyar. Maknanya potong queue lah istilahnya. Di padang mahsyar ni kan orang berjuta, berbilion berkumpul menanti giliran untuk dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka di antara syafaat Nabi boleh cepatkan untuk kita segera diberikan syafaat. Orang kata ada lorong ekspres lah untuk kita diberikan
disegerakan hisab amalan dan boleh terus timbang amalan dan terus lalu tersirat masuk syurga. 2. Yang ketiga, Nabi syafaat dia boleh boleh melepaskan, kalaulah katakan kat timbangan amalan. Orang dah lepas daripada hisab amalan, buka buku amalan, kemudian masuk mahkamah Allah, kemudian lalu ke timbangan amalan, timbang-timbang, tengok kebaikan dengan kejahatan serupa, sama berat. Masa tu boleh datang syafaat Nabi, dengan izin Allah Ta'ala, Nabi boleh beri syafaat, maka orang ni boleh masuk syurga. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah Nabi boleh mengeluarkan pendosa-pendosa yang dah masuk neraka, dah hangus ke neraka. Tapi dalam hati ada iman lagi, maka Allah Ta'ala boleh izinkan Nabi untuk beri syafaat, untuk dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi dah kena balun, dah kena bakar dan sebagainya. Itu pun syafaat Nabi. Dan di syurga nanti, yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima, Nabi dalam syafaat dia boleh menaikkan darjat para awliya Allah, para penolong-penolong agama Allah, para pendakwah, para solehin yang dah masuk syurga, nak naik darjat syurga. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Nabi ada kota untuk memberi syafaat. Jadi ini yang Nabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang Nabi akan rasa puas, rasa suka sangat bila mana Allah menjanjikan, antaranya ialah menjanjikan kota untuk mendapat syafaat. Jadi yang lain juga ialah Nabi itulah, sebab Nabi berbangga-bangga dengan umat dia akhir zaman. Umat dia di akhirat nanti, bila umat dia ramai. Dan sabda Nabi SAW lagi, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Artinya apabila mati manusia, nescaya putuslah oleh amalannya, melainkan daripada 3 perkara. Pertama, waqaf, yakni harta yang dikatakan sedekah jariah yang disedekahkan ataupun diwakafkan dan berterusan pahala itu. Pahala itu berterusan mengalir ke dalam kubur, ke alam barzakh, untuk sipulan yang mewakaf ataupun yang bersedekah dalam bentuk jariah. Maknanya, katakanlah sedekah jariah ni begini, contoh katakan ada madrasah yang buat jualan wakaf tanah, kan? Kita beli ada 10 lot, kita beli 1 lot, maka atas lot tu dibina bangunan madrasah. Maka bangunan, selagi bangunan madrasah tu ada dan selagi tanah tu digunakan, maka pahalanya akan berterusan. Okay, katakanlah kita beri minyak wangi lah kat masjid, kan. Selama mana orang pakai, maka ada pahala. Bila habis, tak ada lah. Dah habis, tak ada lah. Jadi itu dikatakan sedekah jariah. Dan yang keduanya ialah ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu tu. Maknanya ilmu yang diajar lah. Jadi ilmu yang diajar ni bukan makna kita mesti jadi ustaz. Mengajar ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya tak perlu kita jadi ustaz pun, kita dah jadilah orang Islam. Jadi orang Islam sebab orang Islam ni orang yang ada ilmu, kan. Orang Islam orang yang faham bahawa innamal ilmu bita'allum, ilmu tu dapat dengan belajar. Orang Islam ialah orang yang faham talabul ilmi faridah, belajar ilmu tu wajib. Maka dia bila ada ilmu, maka dia ngajar. Ajar tak mesti ajar anak murid, bukan ajar anak sendiri, ajar isteri, ajar suami, ajar orang kampung, ajar kawan-kawan housemate, schoolmate, roommate dan sebagainya. Ajar dalam Facebook, buat posting, hantar ke Facebook, orang baca. Jadi bila mana orang mengambil manfaat dengan nasihat dia, dengan pandangan dia dan sebagainya, maka ilmu tu berterusan, diambil manfaat, dan dalam kita mati pun ilmu tu akan terus mendapat pahala dan disalurkan kepada si mati. Betul lah, kita kena ada ilmu, kan? Kena ada ilmu. Habis selalu cakap, kita nak jadi pendakwah, jadi pendakwah. Pendakwah tak mesti jadi ustaz. Ustaz ni adalah orang yang nak Islam yang memperdalami ilmu dan sebagainya untuk dia menghuraikan satu masalah dan sebagainya secara lebih mendalam. Tapi untuk berdakwah, kita tak mesti jadi ustaz. Habis punya pandangan mudah ya, nak jadi pendakwah jadi orang Islam. Orang Islam cakap dia baik, amalan dia bagus,
amalan dia soleh, dia suka nasihat orang. Orang Islam ialah orang yang tak buat benda-benda yang tak bermanfaat. Orang Islam ialah orang yang selamat mulut dia, selamat orang tu daripada kejahatan mulut dan tangan dia. Orang Islam ialah orang yang banyak berdoa. Orang Islam ialah orang yang jaga sembahyang. Orang Islam ialah yang banyak kebaikan orang Islam. Jadi bila kita jadi orang Islam, maka bolehlah jadi pendakwah. Apa masalahnya? Kita tak mahu ada satu stigma pandangan bahawa nak jadi pendakwah mesti jadi ustaz. Sebab bila pendakwah ni tak perlu ada tauliah. Lain nak mengajar kat masjid, itu kena ada tauliah, kena jadi ustaz lah. Tapi mana untuk berdakwah, dakwah orang kawan kita, dakwah orang kampung kita, dakwah jiran kita, dakwah adik keluarga kita, dakwah housemate kita, schoolmate kita, coursemate kita. Ini semua tak perlu tauliah. Yang perlu ialah kita sebagai orang Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayat tu jelas. Tak ada orang perkataannya paling baik melainkan orang yang da'a ila Allah, yang menyeru kepada Allah. Dua makna. Satu, menyeru ialah berdoa pada Allah. Yang kedua ialah menyeru, ajak manusia kepada Allah. Jadi kita ambil pandangan yang kedua, yang dakwah manusia kepada Allah, wa amila salihan. Nampak? Dia beramal dengan amal salih. Dan yang lebih tepat ujung tu, waqala innani minal muslimin, aku ni di kalangan orang Islam. Nampak? Jadi orang Islamnya. Yang jadi pendakwah jadi orang Islam. Semua kita boleh jadi pendakwah sebenarnya. Tapi syaratnya kita betul-betul amalkan Islam, belajar agama. Belajar agama tak mesti ustaz. Memang semua orang wajib belajar. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Nabi pun ajar, majlis ilmu adalah merupakan taman-taman syurga di dunia. Kena duduk. Ini semua gerakan-gerakan supaya kita belajar, dan bila kita belajar, kita amalkan, memang kita boleh sampaikan. Yang ini boleh masuk dalam pada ilmu yang diambil manfaat dengannya. Wa waladin salihin yad'ulah. Yang ketiga ialah wa waladin, kena ada anak. Nampak? Kena ada anak, itu yang balik pada faedah akhirat tadi, kemaluan tu ialah untuk dapatkan anak. Kalau kita tak gunakan ataupun tak kahwin, tak dapat anak lah. Orang tak kahwin ataupun tak anak kahwin, sebab itulah kahwin ni dia ada, nikah ni dia ada hukum, dia ada 5 hukum. Dia ada harus, dia ada sunat, dia ada wajib, dia ada makruh kan, dan dia haram. 5 hukum. Tengoklah keadaan kita macam mana. Kalau katakan kita ni memang orang kata dah ada pendapatan, tapi kita boleh jaga diri kita, tak terfikir nak ada anak lagi. Maknanya kita nak, orang kata nak enjoy dah macam Izzat kan. Itu tak apa. Itu mubah aja harusnya. Tapi katakan dia dah fikir dah ada anak, tengok anak orang je kan. Teringin juga nak ada anak. Maka orang begini syaratnya dia ada pendapatan semua, maka dan dia tak takut tapi dia tak takut terjerumus dengan zina, maka dia sunat kahwin. Sunat kahwin. Kalau katakanlah dia dah ada pendapatan, dan dia takut dia akan terjerumus dengan zina. Bila duduk seorang-seorang ni, dia dah mula fikir nak berzina, sama ada berzina dengan apa sebagainya kan. Sekarang ni berzina tak mesti cari keluar, dalam bilik pun boleh berzina kan. Jadi maknanya bila takut berzina, kalau dia dah mampu, maka wajib dia kahwin. Lagi makruh. Makruh ni jenis dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Dia ada pendapatan tapi dia tak nak anak. Tak nak anak tu menunjukkan dia makruh. Dia sekadar orang bina makruh kahwin sebab dia tak nak anak. Dia tak fikir nak ada anak. Sebab soal Faraj tadi kan disebut anak tu adalah merupakan tujuan akhirat sebenarnya. Dan yang kelima ialah haram. Haram maknanya dia tak ada pendapatan dan dia tak ada kemampuan. Kemampuan seksual pun tak ada. Kemampuan seksual pun tak ada. Maknanya kalau dia kahwin memang menyusahkan bini, tak dapat orang kata nafkah batin dan sebagainya, maka orang bini haram. Haram kahwin. Jadi kita kena tengoklah kita kat mana kan. Jadi wa waladin syaratnya yang ketiga ni yang akan beri pahala berterusan ni ialah wa waladin, seorang anak solehin, dan dia mesti soleh. Apa makna soleh? Maknanya baik. Soleh ni baik. Syarat soleh ni mesti sembahyang. Kalau anak baik macam mana pun tak sembahyang, keluar daripada pengertian soleh. Anak ramai, anak bagus-bagus, belajar tinggi-tinggi tapi tak sembahyang, maka tak masuk dalam bab soleh.
Dan syarat pula yang ketiga, mestilah dia anak soleh yang yad'ulah, yang mendoakan mak bapak dia. Yang mendoakan orang yang mati ni. Barulah dapat manfaat. Kalau dia soleh untuk diri dia, dia tak doa pun. Lepas semayang dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia belah gitu je. Dia tak doakan anak mak dia, tak doakan bapak dia, maka tak dapat juga lah manfaat mak bapak dia dalam kubur daripada doa dia. Yang tiga perkara tu. Jadi maknanya, ketiga, anak yang beriman, yang soleh lah, yang mendoakan baginya. Berkata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar berkata, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan akan dia akan amal itu oleh anaknya. Mana mak bapak tu dapat. Tiada segala amal yang jahat-jahat. Mana kalau anak tu buat jahat, mak bapak tak dapat dosa. Kecuali mak bapak yang ajar anak tu kan. Contohlah. Sebab tu lah, ini satu. Sebab anak tu, katakan dia dah akil balik. Tiba-tiba dia tak semayang. Maka bila dia tak semayang, dosa tu bukan dosa mak bapak dah. Dosa tu dia tanggung sendirilah sebab dia tak semayang. Dia dah akil balik, dia tak semayang. Maka dia tanggung. Cuma, kalaulah katakan dia tak pernah diajar oleh mak bapak dia dengan semayang, maka mak bapak dia akan dapat dosa. Dosa kerana cuai dalam mendidik anak. Itu je. Tapi dia tak semayang tu, dia punya dosa tak semayang tu tak masuk ke kubur dah. Ini yang kadang-kadang Abi pernah dengar seorang penceramah, bukan ustazah lah. Dia ceramah, dia kata bila anak-anak tak semayang, maka anak mak bapak kat dalam kubur akan terbakar, akan dihidupkan api. Itu sebenarnya tak ada sandaran. Itu patutlah kita, yalah, daripada kita boleh berdakwah, tapi kena hati-hati dah dengan ilmu, supaya ilmu kita ni ilmu yang kata lengkap lah untuk kita bercakap apa yang kita nak cakapkan sebagai pendakwah itu sendiri. Kalau musannif rahimahullah ta'ala demikian lagi, menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan farajkan kegunaan dunia. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah.